Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Cikgu Hamidah binti Abdul Rahman. Saya sedang mengajar di SMK Agama Arau untuk subjek fizik. Jadi hari ini kita akan tengok berkaitan dengan tajuk kegravitian, khususnya untuk tajuk hukum kegravitian semester Newton. Program ini adalah anjuran sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis serta dengan kerjasama SSTP JPN Negeri Perlis. Untuk tajuk kegravitian, yang pertama kita ada 3 subtopik. Subtopik yang pertama adalah berkaitan dengan hukum kegravitian semester Newton. Dan yang kedua, subtopik yang kedua kita ada hukum Kepler. Dan yang ketiga kita ada subtopik satelit buatan manusia. Jadi hari ini saya akan fokuskan untuk teknik menjawab soalan untuk kertas 1. Dan walaupun tajuk ni agak baru dalam KSSM Fizik, tetapi dan sedia maklumlah untuk cikgu-cikgu fizik semua bahawa tajuk ni ada banyak formula sikit berbanding dengan tajuk-tajuk lain. Jadi walau bagaimanapun saya rasa tak perlu nak risau sangat sebab hampir semua formula dalam tajuk ini akan disediakan ataupun akan disenaraikan dalam peperiksaan SPM nanti. Hanya 1 ataupun 2 formula saja yang tak ada. Jadi saya rasa daripada hampir 90% lah peratus formula akan disediakan. Cuma kita perlu terangkan kepada student kita macam mana nak menggunakan formula ni dengan baik ataupun mengetahui apakah maksud kepada kuantiti-kuantiti, kepada simbol-simbol yang bakal digunakan dalam formula-formula tersebut lah. Baik, hari ini saya akan fokuskan untuk subtopik yang pertama saja, iaitu hukum kegravitian semester Newton. Untuk hukum kegravitian semester Newton, kita ada 6 subtopik yang lagi kecil, dan yang pertama kita akan fokuskan untuk terangkan apakah itu hukum kegravitian semester Newton. Yang kedua, macam mana kita nak menyelesaikan menggunakan formula yang ada untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, macam mana kita nak kaitkan di antara pecutan graviti dengan pemala kegravitian semester yang merupakan dua kuantiti yang berlainan. Dia tidak sama walaupun dia punya simbol cuma beza di antara G kecil dan G besar. Yang keempat, kita nak mengetahui apakah pentingnya kita mengetahui pecutan graviti kepada planet-planet dalam sistem suria. Dan yang kelima, kita nak tengok kepada daya memusat. Dan akhir sekali, bagaimana untuk menentukan jisim bumi dan jisim matahari menggunakan hukum kegravitian semester Newton serta daya memusat. Apakah hubungan di antara dua ini? Jadi kita akan teruskan dengan sub yang pertama, iaitu mengenali hukum kegravitian semester Newton. Pertama sekali perlulah kita terangkan pada pelajar kita apakah itu daya graviti. Jadi daya graviti ni adalah daya yang bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Jadi tajuk ini pelajar dah biasa tengok daripada silibus sains tingkatan 2, dan sebelum ni pun tajuk 2 berkaitan dengan daya pun sudah didedahkan dengan daya graviti. Jadi kita cuma akan terangkan lebih mendalam dalam tajuk ini. Dan hukum kegravitian semester Newton menyatakan bahawa daya graviti ni dia adalah berkadar langsung ataupun berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Contohnya macam contoh kita ada dua objek. Contohlah saya tengok di antara satu mouse dengan laptop ni. So dia ada daya graviti. So kedua-duanya akan berkadar langsung dengan hasil darab jisim dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad ini. Untuk hubungan, kita boleh tulis dalam simbol bahawa daya ni adalah berkadar langsung dengan hasil darab dua jisim, ataupun dan seterusnya kita akan tulis daya akan berkadar langsung dengan 1 per jarak kuasa 2. Berkadar songsang dengan jarak kuasa 2. Dan akhirnya kita boleh gabungkan dalam satu hubungan yang seperti inilah. Jadi sedia maklum
untuk menghasilkan satu formula, kita perlulah tambah daripada simbol berkadar langsung ini kepada bentuk sama dengan ataupun bentuk formula. Kita perlulah tambah satu pemala dalam formula ini ataupun dalam persamaan ini. Jadi kita akan gunakan pemala semester sebagai kita punya pemala untuk menghasilkan satu persamaan hukum kegravitian semester Newton. Dan F ini adalah mewakili daya graviti antara dua jasad. Dan G ini adalah pemala graviti ataupun pemala semester yang nilainya adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Dan M1 ni merupakan jisim bagi jasad pertama dan M2 adalah jisim bagi jasad yang kedua. Dan R ini adalah jarak antara pusat jisim pertama, jasad pertama dan pusat antara jasad yang kedua. Walau bagaimanapun kita kena pastikan jarak kita ni ataupun semua simbol yang kita bakar ni mesti berada dalam standard SI lah. Contohnya daya mesti dalam unit Newton, jisim mesti dalam unit kg, dan R ataupun jarak mestilah dalam unit meter, bukannya kilometer. Jadi untuk menerangkan formula ni akan disediakan di bahagian depan. Maksudnya kalaulah soalan tanya apakah definisi bagi ataupun soalan tanya apakah hukum bagi kegravitian semester Newton, dan formula ni ada diberi di bahagian depan dalam senarai rumus SPM nanti. Jadi pelajar hanya boleh tulis dalam bentuk ayat. Dia boleh nampak simbol ini, F ataupun daya graviti terus berkadar langsung dengan hasil darab jisim dua jasad, M1 darab M2. Dan sambung saja ayat seterusnya, dan daya adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua jasad inilah. Okey, maksudnya untuk definisi terus boleh menggunakan formula yang ada untuk tulis dalam bentuk ayat. Jadi sebenarnya tak susah sangat sebab ada setengah formula yang formulanya lain tapi dia punya definisi dalam bentuk ayat dia lain. Jadi dia ibarat macam ada dua benda yang kita kena hafal lah. Seterusnya, formula ni kita boleh gunakan di mana? Formula ni kita boleh gunakan untuk mengira daya tarikan graviti di antara dua jasad pegun pada bumi, ataupun apa-apa saja tarikan yang berada di permukaan bumi. Dan contoh yang lain adalah tarikan graviti di antara bumi dan satelit, dan contoh yang lain adalah tarikan graviti antara bumi dan matahari. Dan formula ini tak semestinya digunakan hanya untuk bumi, juga boleh digunakan untuk planet-planet lain. Dan walau bagaimanapun, macam saya bagi contoh awal tadi, antara mouse dengan laptop, kenapa kedua-dua kes ini kita tidak rasa tarikan yang begitu kuat? Ini disebabkan oleh jisim di antara dua objek ini adalah sangat kecil dibandingkan dengan jisim bumi dan bulan. Jadi kalau tengok hubungan yang ni, memandangkan jisim kedua-dua objek ini adalah kecil, jadi bila kita darab pun kita akan dapat nilai magnitude jisim yang kecil. Jadi daya tarikan juga adalah kecil. Sebab tu saya tidak rasa tertarik di antara diri saya dengan laptop ni contohnya, ataupun diri saya dengan orang di sebelah. Okey. Tetapi memandangkan contoh bulan dengan bumi mempunyai jisim yang sangat besar. Jadi bila kita darab dua jisim antara bulan dengan bumi, dia akan menghasilkan satu nilai magnitude yang besar. Jadi nilai daya dekat sini pun akan jadi besar. Sebab tu kita ada tarikan di antara, kita nampak dengan ketara tarikan di antara bumi dengan bulan. Selain itu, memandangkan kita ada formula hukum Newton yang kedua yang menyatakan F sama dengan MA, iaitu F adalah daya, sama dengan jisim darab dengan pecutan, maka pecutan ini adalah berkadar songsang dengan jisim. Bermaksud andai kata satu jasad itu mempunyai jisim yang besar, maka ia akan mempunyai pecutan graviti yang lebih kecil. Jadi maksudnya andai kata kita tengok di antara bumi dengan bulan, jadi pecutan graviti pada pada bumi akan lebih kecil berbanding dengan
maksudnya tarikan dia kepada objek lain tu dia lebih kecil. Maksudnya bulan tu dia akan lebih tertarik kepada bumi sebab pejutan dia jisim dia lebih kecil. Jadi dia akan tertarik lebih kepada bumi berbanding bumi tertarik lebih kepada bulan. Okey, untuk contoh kes kita tengok yang ni satu soalan yang agak mudah sebab dia terus tanya. Contoh soalan dia bagi rajah di bawah menunjukkan dua objek masing-masing berjisim 75 kilo dan 90 kilo dipisahkan dengan jarak D. Dan jika daya graviti di antara dua objek itu ialah 2 dan 10 kuasa negatif 7 Newton per meter kuasa 2 per kg kuasa 2 dan nilai pemalar kegravitian G ialah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton per meter per kg kuasa 2. Berapakah nilai D? Okey, yang pertama sekali kita boleh minta ataupun kita boleh latih pelajar kita untuk senaraikan semua kuantiti yang ada dalam soalan. Jadi contohnya kita boleh minta pelajar senaraikan M1 sama dengan 75, M2 sama dengan 90, F sama dengan 2 darab 10 kuasa negatif 7 pemalar semester dan akhirnya untuk cari D. So berdasarkan senarai yang diberi, kita boleh terus menggunakan formula hukum kegravitian semester. Jadi maksudnya tak adalah soalan yang berputar belik sikit ya, sebab kita boleh terus menggunakan formula untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi memandangkan kita ada kat sini ada 5 kuantiti, memandangkan kita ada 4/5 kuantiti, jadi kita boleh menyelesaikan soalan ini terus, dan kita cuma perlu melakukan pergantian saja dalam formula. Contohnya tempat F ni kita akan ganti dengan nilai 2 darab 10 kuasa negatif 7. G gantikan dengan nilai pemalar semester. Dan M1 memandangkan dalam unit yang betul iaitu kg. So teruskan ganti saja 75. Dan yang seterusnya dalam unit 90 untuk M2. Dan kita nak cari D jarak perlu ada kuasa 2. Jadi kita susun balik, jadikan sebagai D kuasa ni sebagai perkara rumus dan tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai D kuasa 2 ni sama dengan 2.251. Walau bagaimanapun kita nak cari nilai D saja, bukan D kuasa 2. Jadi 2.251 ni perlulah di punca kuasa 2 kan. Jadi kita akan dapat nilai 1.5 meter. Pastikan kita train ataupun latih student kita untuk tulis unit. Okey. Walaupun jalan kira di atas ni kita tak tulis unit, tapi memandangkan kuantiti-kuantiti di atas ni semua dalam standard SI, jadi tak ada masalah untuk terus kita latih pelajar untuk terus tulis unit SI di bahagian bawah. Maksudnya dia tak perlulah nak cancel out unit-unit sepanjang pengiraan. Jadi seterusnya, untuk tengok lebih mendalam hubungan di antara daya dengan jisim dalam hukum kegravitian semester ini, kita akan tengok dulu hubungan yang pertama iaitu daya dengan jisim. Jadi daya graviti ni dia adalah berkaitan langsung dengan jisim. Memandangkan dia berkaitan langsung, jadi kita boleh katakan semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti yang dihasilkan. Okey, contohnya kita ada dua objek, iaitu satu objek berjisim M dan satu lagi objek berjisim M dan dipisahkan dengan jarak D. Jadi berapakah daya tarikan yang tertarik di antara dua objek ni ya? Jadi daya tarikan yang tertarik dua objek ni kita boleh kira hanya menggunakan magnitude matematik, dalam segi kiraan matematik lah. Contohnya kita ambil satu, yakni M ni mungkin di 1 darab dengan 1 je, 1 darab 1 akan dapat 1F. Jadi untuk pengiraan yang ni kita cuma boleh kira secara direct lah magnitude yang ada pada M ni lah. Dia macam nisbah lah kan. So 1 darab 1 akan dapat 1. Jadi contohnya kalau lah satu jasad ni jisim dia adalah M dan satu lagi jisim jasad ni adalah 2M, jadi magnitude daya yang bakal dihasilkan adalah 2F. Sebab apa? Sebab yang ni nilai 1,
akan darab dengan nilai 2. Jadi 1 darab 2 akan dapat 2F. Bermaksud di antara dua objek ni, tarikan daya akan terhasil sebanyak 2F. Okey, apa jadi kalau satu jasad berjisim 2M dan satu lagi jasad berjisim 2M? So, kita akan ambil magnitude di depan ni, ataupun nilai di depan, 2 darab dengan 2. So, dia akan jadi total nisbah dia adalah 4F, iaitu kedua-dua objek ni akan tertarik dengan daya sebanyak 4F. Dan akhir sekali, contoh yang akhir sekali, kita akan tengok apa jadi kalau satu objek berjisim M tertarik kepada satu objek yang berjisim 3M. Jadi, kita akan ambil magnitude 1 darab dengan 3. So, kita akan menghasilkan 3F. Jadi, ini adalah hubungan di antara daya dengan jisim. Jadi, lagi sekali untuk pengiraan matematik, dalam hubungan daya dengan jisim ni, kita cuma perlu darabkan magnitude jisim yang ada sahaja. Jadi, tidaklah begitu sukar untuk kita tengok perbandingan ini. Okey, seterusnya kita tengok apakah hubungan di antara daya dengan jarak. So, untuk hubungan daya dengan jarak ni dia tricky sikit sahaja, sebab dalam hubungan daya dengan jarak ni, kita katakan daya graviti ni dia adalah songsang dengan jarak kuasa 2. So, yang tricky kat sini sebab ada kuasa 2. Tapi tak susah sangat pun sebenarnya. Okey, semakin bertambah jarak antara jasad, semakin kecil daya graviti. Okey, yang tu biasa. Sebab kita tengok contoh yang ni, F ni dia berada di bahagian atas dan R kuasa 2 ni dia berada di bahagian bawah. Jadi bila satu berada di atas, satu berada di bawah, so kita boleh katakan pada student dia adalah berkadar songsang. Bila berkadar songsang, bila satu simbol ataupun satu unit dia meningkat, satu kuantiti meningkat, satu lagi kuantiti akan menurun lah. Jadi sebab tu kita akan katakan semakin bertambah jarak antara jasad, semakin kecil daya graviti. Jadi untuk pengiraan secara matematikalnya, kita boleh katakan jika jarak meningkat 2 kali ganda, magnitude daya akan berkurang sebanyak separuh kuasa 2. Okey. Dia akan berkurang sebanyak separuh, tetapi kita kena kuasa 2 kan dia punya nilai. Contohnya, satu jasad yang kuantitinya adalah M dan tertarik kepada satu jasad yang kuantitinya adalah M. Jadi, jarak di antara kedua-dua jasad ini adalah D. Jadi, berapakah nisbah daya ataupun daya tarikan tertarik di antara dua jasad ini? Jadi jawapan dia adalah 1F saja, sebab di sini kita cuma ada kita katakan magnitude untuk D ni cuma ada 1. Jadi dia punya nisbah, pengiraan nisbah dia adalah dekat F ni dia akan berkurang sebanyak separuh 1. Jadi separuh 1 kuasa 2 akan dapat 1 lah, sebab 1 bagi 1 kuasa 2 1 akan tetap dapat 1. Jadi sebab tu kita akan dapat jawapan daya kita tetap 1. Walau bagaimanapun, contoh kita tengok contoh yang kedua. Kita ada satu jasad berjisim M dan juga satu jasad berjisim M pada jarak 2D. Okey. Maksudnya dia punya jarak dah jadi 2 kali ganda. So berapakah nisbah ataupun daya yang tertarik ke di antara dua jasad ni? Jadi memandangkan jarak dia telah bertambah jadi 2, bermaksud dekat daya akan berkurang sebanyak 1/2 kuasa 2. Bermaksudnya dia akan berkurang sebanyak separuh dan di kuasa 2 kan. Jadi contohnya kita akan ambil untuk bahagian daya ni, kita kena ambil 1/2 lah, berkurang. Dan kuasa 2 kan ya. Jadi 1 kuasa 2 akan dapat 1. So 2 kuasa 2 akan dapat 4. Jadi bermaksud untuk nisbah daya dekat sini dia akan dapat 1/4 F. Jadi dua jasad ini mempunyai daya tarikan sebanyak 1/4 F lah, dibandingkan dengan jarak 2D. Seterusnya, andai kata dua jasad yang ni tertarik pada jarak 1/2D. Bila dia tertarik ataupun jarak dia dikurangkan jadi separuh, bermaksud dekat bahagian daya juga dia akan berkurang sebanyak separuh 1/2 kuasa 2 kan. Okey. Nanti kita akan tengok lebih lanjut di bahagian
penyelesaian masalah untuk kes macam ni. Jadi maksudnya 1/1/2 kita akan total up semua tu, kita akan kuasa 2 kan. So total secara matematikalnya kita akan dapat nilai 4F. Dan seterusnya, andai kata kita ada 2 jasad yang jisimnya adalah 2M tertarik kepada jasad yang seterusnya juga pada nilai 2M dan pada jarak 2D. Jadi macam mana kita nak kira? Pada jarak 2D, nilai F akan berkurang sebanyak separuh kuasa 2. Walau bagaimanapun, di sini kita ada magnitude daya sebanyak 4 sebab 2 darab 2 darab 4. Jadi maksudnya bila kita cancel out 1/4 darab dengan 4, kita akan dapat semula 1F. Okey, so kita tengok contoh kes yang pertama. Dia kata daya tarikan graviti satu satelit pada permukaan bumi berjejari R ialah F. Okey, yang ni jejari dia adalah R. Kemudian berapakah daya tarikan graviti pada satelit itu apabila ketinggiannya ialah R di atas permukaan bumi. Bermaksud R ni adalah 2 kali ganda. So memandangkan yang ni soalan yang melibatkan hubungan di antara daya dan jarak, jadi kita perlulah mengeluarkan hubungan ni lah, F berkadar songsang dengan 1/R square. Jadi kita tengok di sini jarak sekarang kita ada 2, maksudnya 2 kali jarak. Jadi kita akan dapat 2R kurungan kuasa 2. Dan berapakah nisbah yang ada pada daya? Jadi kita perlu bawa dia akan berkurang sebanyak separuh, iaitu 1/2, sebab kat sini dia bertambah 2, bermaksud dekat daya dia akan berkurang sebanyak 1/2 lah. Dan kuasa 2 kan, sebab kita kat sini pun kita ada kuasa 2. Jadi daya yang ada, tarikan graviti yang ada dengan nisbah F ialah 1/4. Okey, contoh yang seterusnya, iaitu contoh kes 2. Katakan dua objek saling menarik dengan daya graviti 16 Newton. Sekiranya jarak antara dua objek adalah 2 kali ganda, berapakah daya tarikan baru antara kedua objek itu? Okey, beza soalan ini dengan soalan tadi ialah kat sini dia dah bagi magnitude lah. Dia dah bagi magnitude siap-siap. Dekat kita berapakah nilai tarikan daya? Macam tadi dia cuma beritahu nilai tarikan daya cuma 1, sekarang dah bertukar menjadi 16. Okey, so kita boleh tulis hubungan dia. Kita ada 16F berkadar songsang dengan jarak kuasa 2. Dan sekarang ni kita check berapakah jarak dia. Jadi jarak dia berada pada 2 kali ganda R. So kita akan ada 2R. So bila kita ada 2R, bermaksud di bahagian daya ni juga akan berkurang sebanyak 1/2 kuasa 2. Jadi secara matematikalnya kita akan buka kurungan. So 1/4 darab dengan 16. Kita akan dapat daya tarikan graviti kita adalah 4F. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, dia kata katakan dua objek ini saling menarik dengan daya graviti 16 Newton. Dan sekiranya jarak antara dua objek ini dikurangkan menjadi separuh, maka berapakah daya tarikan baru antara kedua objek itu? Jadi first kita tulis dulu daya tarikan di antara dua objek ini adalah 16F. Okey, berkadar songsang dengan jarak kuasa 2. Dan sekarang ni jarak kita berkurang sebanyak separuh, 1/2. Jadi bila di sini jarak dia berkurang sebanyak 1/2, dekat bahagian daya juga, nisbah daya juga akan berkurang sebanyak 1/2. So kita kena tulis 1/1/2. Dia berkurang sebanyak 1/separuh lah. Sebab kat sini dia kurang separuh. Kalau kat situ dia kata kurang sebanyak suku, so kat sini pun kita tulis 1/1/4. Bermaksudnya dia akan berkurang sebanyak berapa banyak, dia akan berkurang separuh dengan berapa banyak yang ada pada jarak ni lah. Dan perlu kuasa 2 kan, sebab R kita asalnya formula kuasa 2. Jadi secara matematikalnya 1 bahagi 1/2 kita akan dapat nilai 2. So 2 darab kuasa 2 akan dapat 4. Jadi 4, okay, contohnya macam ni lah, 1/4
Kemudian bila kita 4 darab 16F, kita akan dapat daya tarikan graviti kita ialah 64F. Okey, yang ni adalah contoh-contoh kes untuk hubungan di antara jisim dengan di antara daya dengan jarak. Dan seterusnya kita tengok contoh kes yang keempat. Ini antara contoh soalan paper 1, kertas 1. Okey, dia bagi dua jasad P dan Q masing-masing berjisim M dan 2M dan dipisahkan sejauh R. Daya graviti antara P dan Q ialah F. Contohnya dia bagi pada raja 1 ni. Dan daya graviti antara dua jasad X dan Y yang sama jisim M dipisahkan sejauh 2R ialah F prime, iaitu pada raja 2. Jadi dia tanya apakah ataupun manakah hubungan yang betul antara F prime dan F. Jadi dia bagi option jawapan A, B, C dan D. So agak-agaknya manakah jawapan yang betul? Dan formula apakah yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan soalan ini? Adakah boleh terus gunakan macam soalan hubungan tadi, just kita compare di antara daya terus dengan jarak, ataupun kita perlu buat satu persamaan linear di antara dua kes ini? Okey, jadi kita cuba tengok. Jawapan yang betul adalah jawapan A, iaitu F prime adalah 1/8 F. Jadi macam mana boleh dapat jawapan macam ni? Memandangkan dekat sini kita ada dua situasi ya. Bila kita ada dua situasi yang berbeza, iaitu raja 1 dan raja 2, normally memang soalan yang ada di situasi perlu diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear. Jadi apakah persamaan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini? Persamaan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan semula hukum kegravitian semesta Newton. So contohnya kita susun dulu untuk raja 1, iaitu objek P dan objek Q. Kita susun F sama dengan G darab dengan jisim 1 dan jisim 2 per R². Jadi kita susun untuk G, F tak ada beza sebab dia bagi satu nilai F. G pun sama, dan M kita yang P adalah 1M, dan untuk Q jasad yang kedua adalah 2M. So kita kena tulis kat sini lah 2M per dengan R², sebab dia cuma letak satu R. Dan untuk kes X dan Y, iaitu pada rajah yang kedua, nilai F dia masih sama. Okey, dia cuma bagi satu nilai F prime. G juga sama, G tidak berubah dalam semua kes. Dan M1 1M, dan M2 juga adalah 1M per jarak. Okey, jarak dekat sini dia bagi 2R. So kita kena letak dalam kurungan 2R kuasa 2. Jadi memandangkan dalam kedua-dua kes ini nilai G dia adalah sama. Jadi kita boleh samakan di antara dua formula ini dengan menjadikan G sebagai perkara rumus. Bila kita jadikan G sebagai perkara rumus, kita akan dapat untuk raja 1 F darab R kuasa 2 per M darab 2M. Dan untuk persamaan yang kedua, bila G jadi perkara rumus, jadi kita akan dapat F prime darab dengan 2R kuasa 2 per M darab M. Jadi kita akan cancel out kan semua kuantiti yang sama, dan akhirnya kita akan dapat nilai F prime sama dengan 1/8 F. Okey, jadi contoh ini adalah soalan yang agak aras tinggi lah. Tetapi jika pelajar kita faham untuk menghubungkaitkan di antara formula dengan hubungan, jadi insyaAllah pelajar kita boleh menyelesaikan soalan seperti ini. Okey, seterusnya, dalam tajuk hukum kegravitian semesta Newton ini, juga kita boleh kaitkan di antara nilai pejutan graviti serta pemalar semesta. Dan sebenarnya nilai G ini dan nilai G besar adalah dua kuantiti yang berlainan. Dia tak sama. Sebab nilai G semesta ni, pemalar semesta ni, dia sentiasa sama dalam semua kes. Sama ada
kita gunakan untuk di bumi ataupun di bulan, di planet Mars, Venus dan sebagainya. So sama. Tetapi nilai pecutan graviti akan berbeza mengikut jisim dan jejari sesuatu jasad. Okey. Jadi bagaimana kita nak kaitkan, macam mana kita nak tahu berapakah nilai pecutan graviti untuk satu-satu jasad. Contohnya kita nak tahu berapakah nilai graviti ataupun pecutan graviti untuk bumi yang mempunyai jisim dan jejari yang sedemikian lah. Jadi macam mana kita nak guna, kita boleh buat keluar satu formula berat, iaitu F sama dengan M darab dengan pecutan graviti, dan mengeluarkan formula hukum kegravitian semesta Newton. Jadi memandangkan kedua-dua kes ini mempunyai nilai F yang sama, so kita boleh samakan dan kita akan hasilkan, kita akan keluarkan satu persamaan dengan hubungan mg sama dengan g darab m. Darab m ni kita akan ubah sikit kepada jisim bumi. Kalau ikut yang formula asal tadi, kita akan guna m1 darab m2. Tetapi dekat sini memang kita nak khaskan, contohnya untuk jisim bumi, kita akan terus guna simbol m besar. Maksudnya kita buat sedikit perubahan saja. Jadi sebenarnya m besar ni masih sama dengan m1 dan m kecil ni masih sama dengan m2 mengikut formula asal yang tadi itulah. Okey, per dengan r square. Jadi kita nampak m dekat sini adalah sama, so kita boleh cancel out. Dan akhirnya kita akan dapat nilai G sama dengan pemalar semesta darab dengan jisim bumi per jarak. Jarak di antara bumi dengan objek yang dia tertarik ni lah. Jadi contohnya G adalah pecutan graviti dari permukaan bumi. Jadi G besar ni adalah pemalar graviti ataupun pemalar semesta. Dan R ni mestilah jarak pusat bumi dengan pusat suatu objek yang ditertarik. Sama ada bumi dengan kita, so kita boleh kira, bermaksud mestilah kira daripada pusat bumi dengan kedudukan kita, ataupun nak cari pecutan graviti di antara bumi dan bulan, so kita kena tambahlah jarak di antara pusat bumi sampailah ke jarak bulan, ataupun nak kira dengan jarak satelit. So apa-apa saja jarak, dan M ni kita terus guna dengan jisim bumi. Dan kalau nak guna simbol M1 pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya kita tak nak ajar student kita guna banyak sangat simbol. Jadi maksudnya kita maintainkan dengan kuantiti M1 pun tak ada masalah. Asalkan pelajar kita faham M1 ni adalah objek yang pertama. Jadi persamaan ini kita boleh gunakan untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan tarikan graviti bumi terhadap objek yang tertarik dengan dia lah. Sama ada contoh saya sebut tadi, contoh saya dengan bumi, so berapakah tarikan graviti di antara saya dengan bumi, ataupun objek-objek yang berada di sekitar bumi lah, sama ada satelit, bulan ataupun matahari ataupun planet-planet yang lain. Selain itu, berdasarkan persamaan yang diterbitkan, formula ini persamaan ini G sama dengan GM per R square, kita boleh katakan, kita boleh rumuskan bahawa EG ni adalah berkadar songsang dengan R kuasa 2. Tetapi dia akan berkadar terus dengan R. Bermaksud R ni berada pada kawasan pusat bumi sampai ke permukaan lah. Dan sebenarnya formula ni hanya boleh digunakan untuk keadaan, bermaksudnya kita boleh kira tarikan pecutan graviti ni hanya bermula pada permukaan bumi. Sebab secara logikalnya, andai kata kita terus bergerak, contohnya saya nak terus bergerak ke pusat bumi, apa jadi? Bila saya bergerak menuju ke pusat bumi, bermaksud jarak saya dengan pusat bumi semakin berkurang. Bila jarak saya semakin berkurang, kalau kita tengok pada graf, nilai graviti juga akan makin berkurang. Bermaksud bila andai kata saya berjaya sampai ke pusat bumi, bila jarak makin kurang, nilai graviti juga akan makin kurang. Bila saya sampai, bermaksud sampai saja dekat center, jarak dah jadi kosong, bermaksud pecutan graviti juga akan jadi kosong. So secara logikalnya saya akan terawang-awangkan. Jadi tapi hakikatnya saya tak dapatlah kita nak masuk kepada
pusat bumi. Sebab yang pertama sekali kita kena atasi dengan tekanan yang bakal dialami. Maksudnya belum capai 1 kilometer, so badan saya pun mungkin dah hancur sebab tekanan yang sangat tinggi. Bila semakin dalam kita masuk ke pusat bumi, so tekanan yang dialami semakin tinggi. Tak masuk lagi dengan haba-haba yang ada dalam pusat bumi Jadi tak sempat nak sampai dekat center, badan dah hancur lah. Okay. Jadi sebab itu formula ni hanya boleh digunakan starting point di sini, iaitu di atas permukaan bumi. Okey, untuk soalan ni pun tak susah sebab kita boleh guna direct formula yang diberi. Contohnya kes 1, dia kata sebuah satelit mengorbit bumi pada ketinggian 500 km dari permukaan. Kira pecutan graviti pada kedudukan satelit. Jadi dia dah bagi nilai G sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Dan jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. Dan jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6. Jadi apakah formula yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan soalan ini? So kita boleh tengok dia dah bagi G, dia dah bagi M, dia bagi R dan dia bagi jarak. So normally dalam soalan pengiraan dia takkan bagilah semua benda tu saja-saja, mesti kita nak guna. Jadi formula yang sesuai, maksudnya memang soalan direct dia tanya berapakah pecutan graviti. Jadi kita boleh terus guna formula pecutan graviti sama dengan G besar darab M per R kuasa 2. Dan kita boleh terus masuk saja nilai-nilai yang ada. Tetapi kita kena concern dekat sini, jarak kita adalah 500 km. Dan kilometer ini bukan standard SI. So kita kena tukar dulu 500 km kepada unit meter. So dekat sini untuk jarak R asal pusat jejari bumi akan tambah dengan 500 darab 10 kuasa 3. Kita buang imbuhan ni lah. Kilo kepada 10 kuasa 3 kuasa 2. Jadi contohnya dekat sini kita gantikan saja nilai G sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan jisim bumi iaitu 5.97 darab 10 kuasa 24 dan bahagi dengan R. Hasil tambah di antara pusat bumi dengan jarak satelit ni 6.37 darab 10 kuasa 6 dan 500 darab 10 kuasa 3 kuasa 2 kan. Jadi kita akan dapat nilai G sama dengan 8.44 meter per saat. Jadi pecutan graviti di antara satelit dengan bumi adalah 8.44 meter per saat. Jadi kalau kita perasan nilai dia makin berkurang 8.44 sebab jarak di antara satelit dengan bumi makin jauh. Kalau contoh jarak di antara saya dengan bumi, kita akan assume jarak tarikan graviti saya adalah 9.81 sebab saya berada tepat pada permukaan bumi. Contoh kes 2. Okey, yang ni tak semestinya di bumi. Kita tukar sikit. Dia duduk pada planet merah, mungkin planet Mars. Okey, jadi jisim planet Y ialah 3.17 darab 10 kuasa 27 dan dia beri jejari planet ialah 4.37 darab 10 kuasa 7. Jika terdapat jasad yang mempunyai jisim 5 kilo di permukaan planet Y, kira pecutan graviti, dan yang kedua dia minta berat objek. Jadi berdasarkan soalan ini dia dah minta secara terus apakah itu pecutan graviti dan berat objek. Jadi pecutan graviti jangan risau, formula ni ada diberi di bahagian depan, cuma pastikan student tahu G kecil tu apa, G besar tu apa, M besar tu apa, R itu apa. Jadi kita boleh terus gantikan nilai. Okey, nilai G adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 dan M jisim planet Y ini adalah 3.17 darab 10 kuasa 27 dan unit yang digunakan pun betul dalam unit kg. Dan untuk jarak R, okey, sekarang kita tengok objek ni berada tepat di permukaan. Jadi kita boleh terus guna nilai jejari. Maksudnya objek ni dia tidak berada jauh pada permukaan. So jadi kita akan terus guna direct
R kita adalah 4.37 darab 10 kuasa 7 meter. Jadi tak perlu nak tambah imbuhan. Jadi kuasa 2. So kita akan dapat tarikan graviti untuk objek dengan planet ini adalah 110.72 meter per saat. So kita dah selesai untuk soalan nombor 1, iaitu percikan graviti, dan soalan seterusnya dia tanya pasal berat objek. Jadi untuk berat objek, kita perlulah menggunakan formula, yang ni back balik kepada tajuk bab 2, iaitu daya. Kita perlu menggunakan W sama dengan mg ataupun F equal to ma, cuma kita tukar saja simbol dia. So W ni adalah simbol universal bagi berat yang juga sejenis daya, dan G adalah sejenis pecutan iaitu A. Jadi kita ambil saja jisim objek ini iaitu 5 kilo darab dengan pecutan graviti 110.72. So kita akan dapat nilai berat kita adalah 553.6 Newton. Okey, seterusnya kita akan tengok pula kepada daya memusat. Okey, untuk daya memusat, Newton dah bagi satu formula kepada kita, iaitu F sama dengan mv² per R, di mana F itu adalah daya memusat, M ialah jisim, dan V ialah laju linear. Laju linear yang dia gunakan untuk mengelilingi satu bulatan, dan R adalah jari bulatan. Jadi contoh kita tengok kes ni, stickman ni dia tengah pusing ataupun kereta berpusing dalam satu roundabout. Jadi bila kereta berpusing dalam satu roundabout, kereta ni dia akan bergerak dalam bentuk membulat, dan dia akan menghasilkan satu daya memusat pada titik tengah bulatan ini. Jadi daya memusat yang terhasil adalah berada pada jejari bulatan ni lah. So daya memusat dia akan sentiasa menuju ke pusat jejari bulatan. Contohnya untuk kes pelajar lelaki yang sedang bermain lontar besi ni, jadi bila dia sedang buat ayunan, jadi bola ini akan terus bergerak dalam satu bulatan dengan satu laju linear. Dan di manakah daya memusat yang terhasil? Jadi daya memusat yang terhasil ni adalah berada pada tegangan tali di antara tangan pemain, tangan atlet dengan besi yang dia bakal lontarkan inilah. Jadi maksudnya untuk hal laju linear sentiasa bergerak dalam bentuk bulatan, dan daya memusat akan bergerak masuk ke titik pusat jari. Jadi kita boleh simpulkan bahawa daya memusat ni adalah satu daya bertindak ke atas satu jasad yang membolehkan ia bergerak secara bulat, dan daya ini sentiasa menuju ke pusat bulatan ketika jasad bergerak. Jadi untuk mengira pusat bulatan ataupun daya memusat, kita bolehlah menggunakan formula F sama dengan mv kuasa 2 per R. Baik, so macam mana kita nak menerangkan satelit dia mampu mengorbit bumi tanpa jatuh semula ke dalam bumi ataupun terkeluar daripada garisan orbit bumi. Jadi satu ketika dahulu Newton telah membuat satu hipotesis dengan menyatakan bahawa jika tiada daya bertindak ke atas peluru meriam, maksudnya yang ni adalah, kalau ingatlah, yang ni adalah hukum Earnshaw. Dia kata jika tiada daya bertindak ke atas peluru meriam yang ditembak di atas sebuah gunung yang cukup tinggi. Contoh, dia bayangkan ada satu gunung yang sangat-sangat tinggi, kemudian dekat atas ataupun puncak gunung ni diletak satu meriam. Dia kata kalau ditembak meriam tu dan tiada daya yang bertindak, maksudnya tak ada daya geseran, rintangan angin, tak ada berat yang bertindak ke atas peluru meriam ni, sepatutnya peluru ni akan terus bergerak dalam satu garisan lurus. Sebab hukum Earnshaw kata bila ada satu objek yang terus bergerak tanpa tiada daya luar yang bertindak ke atas dia, so objek ni akan terus bergerak ke hadapan lah. Maksudnya dia tak boleh nak stop. Walau bagaimanapun, hakikatnya mesti ada satu daya lain yang bertindak di atas peluru. So contoh, dia kata jika terdapat daya graviti yang bertindak ke atas peluru meriam, maka peluru ini akan jatuh ke bumi mengikut lingkungan
awal tembakan. Maksudnya kalau kita tengok contoh peluru ni, memandangkan peluru ini dia bertindak, ada daya graviti yang bertindak di atas peluru ini. Jadi peluru ni dia akan tertarik ke bawah. Tetapi jika peluru ni ditembak pada satu ketinggian yang sesuai dan pada kelajuan yang sesuai, so peluru ini akan terus bergerak pada satu orbit yang mengelilingi bumi. Bermaksud sebenarnya apa yang cuba disampaikan di sini adalah peluru ini ditembak melepasi halaju lepas. Okey, halaju lepas ni adalah satu halaju yang diperlukan untuk kita mengatasi daya tarikan graviti bumi untuk keluar daripada kawasan atmosfera bumi lah. Jadi contohnya, kalaulah satu meriam ni berjaya ditembak pada satu kedudukan altitude yang betul dengan kelajuan yang betul, jadi peluru ni akan terus berada dalam orbit bumi. Maksudnya dia boleh berputar. Dia akan menunjukkan hukum inertia ni adalah betul. Maksudnya dekat sini tak ada geseran dan sebagainya. Jadi dia akan mampu berputar mengikut bumi, semua seperti bulan mengelilingi bumi. Dan walau bagaimanapun, jika peluru ni ditembak pada kelajuan yang lebih tinggi, maksudnya terlalu tinggi lah jarak dia, kelajuan yang ditembak tu lebih tinggi, jadi peluru ni dia akan terus bergerak lah menjauhi orbit bumi. So dah terlebih sangat daripada halaju lepas. Jadi ini yang menerangkan bagaimana satelit boleh bergerak mengelilingi bumi. Jadi apabila contoh kita tengok, apabila satu satelit mampu mengorbit bumi, dia juga akan menghasilkan pecutan memusat. Sambil dia bergerak ni, dia akan menghasilkan satu pecutan memusat. Jadi andaikan kita kata sebuah satelit yang berjisim M mengorbit bumi dengan laju linear seragam pada jarak R dari pusat bumi, jadi satelit ini sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke atas pusat bumi lah. Jadi objek ataupun satelit juga akan mengalami pecutan memusat. Maka bila dia ada pecutan memusat, kita katakan objek ini dia mampu, dia akan mengorbit bumi dan sentiasa jatuh bebas ke atas pusat bumi. Jadi macam mana kita nak cari pecutan memusat? Kita akan menggunakan hukum daya memusat, formula daya memusat serta hukum Newton yang kedua, F sama dengan ma. Dan kita akan samakan F, kedua kes, dan kita akan samakan persamaan, iaitu mv kuasa 2 per R sama dengan ma. Dan kita boleh cancel out kan jisim dan jisim, sebab yang ni adalah kuantiti yang sama. Dan akhirnya kita akan hasilkan satu persamaan pecutan memusat, iaitu A sama dengan V square per R, di mana A adalah pecutan memusat. Dan jangan risau, formula ini juga disediakan di bahagian depan peperiksaan SPM. Cuma formula ni taklah boleh digunakan untuk mengira pecutan objek dalam garis lurus lah. Yang ni digunakan untuk mengira pecutan dalam keadaan membulat. Jadi cikgu-cikgu perlu terangkan kepada student, kalau untuk objek tu dalam keadaan yang lurus, nak guna formula mana satu. Normally kita akan guna formula A sama dengan perubahan halaju per masa. Tapi kalau untuk pecutan memusat ataupun membentuk membulat, kita boleh guna formula yang ni lah, A sama dengan V square per R. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh kes. Contohnya dia bagi sebuah satelit berjisim 1450 kilo mengorbit sebuah planet pada jarak 3.25 darab 10 kuasa 7 meter dari pusat planet. Laju linear seragam satelit itu ialah 6,500 meter per saat. Hitungkan pecutan memusat dan daya memusat satelit itu. Okey, memandangkan soalan memang tanya direct apakah pecutan memusat, kita boleh terus guna formula A sama dengan V square per R. Jadi kita boleh gantikan V sama dengan 6,500 kuasa 2 dan R. So pastikan R kita ni bermula daripada pusat
planet, dan memang dia dah bagi jarak ini bermula pada pusat planet, jadi boleh terus melakukan pergantian 3.25 darab 10 kuasa 7. Jadi kita sum up calculator, so kita akan dapat nilai 1.3 meter per saat. Jadi untuk seterusnya, daya memusat satelit, dia sebut dekat sini adalah F sama dengan ma. Jadi kita tak perlulah menggunakan formula F sama dengan mv square per r, sebab kita dah ada nilai A. Jadi boleh terus guna formula F sama dengan ma. Jadi kita ada jisim satelit iaitu 1450 darab dengan 1.3, kita akan dapat nilai 1885 Newton. Seterusnya, kita juga boleh menentukan jisim bumi dan jisim matahari menggunakan formula perkaitan di antara rumus hukum kegravitian semesta Newton dan daya memusat. Yang penting kita kena tahu bila kita nak ukur something yang membulat, contohnya dan besar, kita kena tahu jarak yang dilalui, dan kita akan guna formula lilitan iaitu 2πr, dan kita kena kira juga berapakah laju linear untuk mengelilingi objek itu. Jadi kita akan guna formula V sama dengan 2πr per T. Yang ni cuma pergantian kepada jarak per masa. Jadi jarak kita dalam bentuk bulatan, so sebab tu kita akan replace dia dengan 2πr, bukan lagi nilai D. Jadi menggunakan perkaitan hukum kegravitian semesta Newton dan daya memusat, kita akan samakan dua formula ini dengan G M besar darab M kecil, iaitu jisim objek yang besar darab dengan jisim objek yang mengelilinginya, per R square sama dengan MV square per R. Jadi kita boleh cancel out nilai M kecil dan replacekan tempat V ataupun laju ni dengan nilai V bulatan ni lah. Jadi kita akan dapat formula seperti ini, persamaan seperti ini, dan akhirnya kita akan bentukkan satu persamaan baru, iaitu 4π kuasa 2 darab dengan R kuasa 3 per GT kuasa 2. Jadi maksudnya kita boleh tentukan apa saja jisim bentuk bulatan, sama ada bumi, matahari, bulan, dengan syarat kita tahu masa yang kita ambil untuk pusing planet itu dan berapakah dia punya nilai jarak dia. Jadi kita tengok contoh kes. Contoh kes dia adalah sebuah satelit berada pada ketinggian 400,000 km dari permukaan bumi. Jadi hitung jisim bumi jika tempoh peredaran satelit itu mengorbit bumi ialah 75,200 saat. Diberi jejari bumi ialah 6,370 km dan nilai pemalas semesta ialah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Jadi dia memang minta secara direct juga hitung jisim bumi. Jadi kita boleh gunakan formula ini. Tapi untuk pengingatan, formula ini tidak diberi di senarai peperiksaan SPM. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, student kita perlu hafal lah formula ni. Jadi kita boleh gunakan formula ini dan lakukan replacement, contohnya 4 dan pi, kita tak kacau. Dan untuk nilai R, pastikan nilai R kita sentiasa bermula daripada pusat objek. Jadi kita ada diberi jejari bumi ialah 6,370 km. Jadi kena convert dia dalam standard SI, unit standard SI. Jadi kena buang imbuhan, kilo bersamaan dengan 10 kuasa 3 dicampur dengan jarak satelit daripada permukaan bumi, jadi iaitu 400,000 km. Jadi buang imbuhan juga 10 kuasa 3 dikuasakan dengan 3 bahagi dengan pemalas semesta 6.67 darab 10 kuasa negatif 11, dan tempoh masa, kebetulan dia dah bagi masa dalam unit saat standard SI, jadi replace saja 75,200 saat kuasa 2. Jadi tekan kalkulator, kita akan dapat nilai 2.23 darab 10 kuasa 27 kilo. Jadi itu sahaja untuk tajuk kegravitian, subtopik yang pertama iaitu hukum kegravitian semesta.
Jadi sekian, terima kasih dan maafkan saya atas sebarang kekurangan. Salam jumpa lagi.